Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Pada kali ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3. Bidang sirah yang bertajuk Meneladani Sifat Tabligh. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir pembelajaran nanti, murid akan dapat yang pertama, menyatakan maksud tabligh. Yang kedua, mengetahui hadis Nabi berkaitan tabligh. Yang ketiga, menyatakan keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Dan yang keempat, dapat menyatakan kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada kali ini, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 108 sehingga 111 sebagai rujukan. Apakah maksud tabligh? Maksud tabligh ialah menyampaikan. Para nabi menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tantangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggung jawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ballighu anni walau ayah." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Riwayat Al-Bukhari. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat melalui 4 peristiwa berikut. Peristiwa yang pertama ialah peristiwa semasa baginda berdakwah secara rahsia. Yang kedua, peristiwa di Bukit Sofa. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Dan yang keempat, peristiwa semasa baginda berdakwah dengan penulisan. Seterusnya, Ustazah akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi sewaktu berdakwah. Peristiwa yang pertama yaitu apabila baginda berdakwah secara sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Hasil daripada dakwah baginda, Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah memeluk Islam. Walau bagaimanapun, ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, yaitu bapa saudara Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap amanah memikul tanggung jawab bertabligh dan tidak berputus asa. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa di Bukit Sofa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Sofa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kaum musyrikin marah, mencaci, menghina, serta memulau Nabi Muhammad dan keluarga. Abu Lahab, yaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Namun, Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran serta merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Peristiwa yang ketiga ialah peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Namun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek, dihina, dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah dengan penulisan.
Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi, dan Mesir. Namun, sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada juga yang mengancam memerangi umat Islam. Walau bagaimanapun, tugas dakwah Nabi Muhammad SAW diteruskan dan negara Madinah diperkukuh. Kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Dan yang keempat, amalan jahiliyah seperti menilik nasib dihapuskan. Ya murid-murid, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.